pelopori. Nampak? Gambar kedua ni gambar jalan dakwah. Okey, kulit buka kulit apa ni? Kitab atau kitab. Ini ada terjemah lah. Kalau kat Arab dia Ar-Risalah Ad-Da'wah. Okey, daripada buku ni. Gambar kedua ni. Sama dekat dengan punda jalan kita pada ni. Nasab buku ni. Apa dia? Betul juga. Surah ni juga. Jadi pembelajaran kita pada hari ni apa? Apa dia letak? Apa dia letak? Syamil. Pembelajaran pada hari ni. Pengasah. Dapat lagi tu. Dapat sikit lagi. Okey, kalau gambar ni tak punya semua nak tukar dia. Gambar apa ni? Hasan. Lekor ni loh. Puan Muslimin. Puan Muslimin kenal di mana? Pengaruh dia juga tersebar di serata dunia, termasuk di Malaysia. Pembelajaran kita pada hari ini ialah berkenaan dengan tokoh Islam, iaitu Imam Hasan Al-Syahid. Imam Hasan. Okey, pembelajaran kita ialah pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Tingkatan 5 bahagian tamadun, iaitu topiknya tokoh Islam. Jadi tokoh Islam dia yang kita pelajari pada hari ini ialah Al-Syahid Imam Hasan. Jadi kita nak tengok dari segi sumbangnya dan juga pengaruh dia dalam gerakan Islam. Okey. Tokoh yang kita belajar pada hari ini adalah Imam Al-Syahid Imam Hasan Al-Banna. Okey, kita tahu tak Imam Hasan Al-Banna ni terkenal dia tu di mana? Jadi dia adalah pengasas pada Jadi kalau kita sekadar tahu nama dia, tahu tak nama sebenar dia? Maka kita hari ini kita nak sama-sama kenali Al-Syahid Imam Hasan Al-Banna dari segi latar belakang dia, nama sebenar dia apa, lahir di mana, dari segi perangai dia semualah melibatkan tokoh Islam ini, iaitu Imam Hasan Al-Banna. Okey, kita pergi pada latar belakang Imam Hasan Al-Banna. Okey, boleh baca? Okey, nama Imam Hasan Al-Banna sebenar ialah Imam Hasan bin Syekh Ahmad bin Abdul Muhammad Al-Banna. Jadi nama sebenar dia ialah Imam Hasan. Jadi Al-Banna tu kami daripada Datuk. Gelara daripada Datuk. Datuk ke nenek moyang? Datuk. Datuk jadi ayah nama Syekh Ahmad. Datuk dia Al-Banna. Jadi dia singkatlah nama Imam Hasan Al-Banna. Itu merupakan satu kalau di Mesir memang dikenal itu. Kalau anak dia ambil gelar pada datuk dia. Contohnya kalau Ustaz Anwar Muhammad Suhairul bin ingat dia. Ingat
Dia kaji nama ustaz. Dia kaji nama ustaz. Dia kapan semua dia kaji kata-kata nama. Ada kita sekali lagi. Bagaimana? Ini ustaz. Muhammad Suhairun Muhammad Azim bin Idris bin Muhammad. Okey, super dekat awak baca untuk Imam Hasan Al-Banna. Okey, Imam Hasan bin Syekh Ahmad bin Abdul Rahman Al-Banna. Jadi yang nama Al-Banna tu daripada Ustaz pun kalau Ustaz ambil nama Ustaz dapat nama apa? Okey, baiklah. Sebelumnya tempat lahir. Tempat lahir Imam Hasan Al-Banna adalah di sebuah desa Al-Mahmudiyah yang mana terletak di daerah Al-Mahmudiyah di Iskandariah. Iskandariah tu apa? Okey, tarikh lahirnya iaitu lahirnya pada bulan Oktober 19 masuk dan Oktober masih. Jadi dia kali tiganya latar belakang Imam Hasan Al-Banna ni ialah seorang lahir daripada keluarga ulama yang dihormati dan terkenal kerana begitu kuat mentaati ajaran dan nilai-nilai Islam. Dan juga dia meninggal dunia pada tahun 1949 di Kairah ketika berusia 43 tahun. Okey, itu sedikit sebanyak tentang latar belakang Imam Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna. Kerana dia lahir pada tahun 1906 pada bulan Oktober. Lahirnya di mana? Yang bernama di daerah Okey, baiklah. Sebenarnya kita pergi pada latar belakang dari segi pendidikan dan kepribadiannya. Maksudnya dia belajar mana dan sikap pribadi dia ke mana. Okey, sikap pribadi Imam Hasan Al-Banna. Okey, kita belajar kat sini iaitu dia mendapat pendidikan awal di Al-Madrasah Al-Rashid Al-Diniyah. Sebuah madrasah ataupun sekolah di Kairah, Mesir. Okey, dia juga mula menghafal Al-Quran pada usia 12 tahun. Pada usia 12 tahun dia mula menghafal Al-Quran. Jadi kalau di Malaysia 12 tahun ni umur kalau awak dulu mula-mula menghafal dulu Imam Hasan Al-Banna dia mula menghafal pada usia 12 tahun. Ada dari segi pribadi dia ni suka bergaul dan berbincang dengan
Imam Hassan Al-Banna juga pernah memimpin Jamiah Al-Sulul Al-Aqdiki Darul Ulum Kairah, iaitu yang mana Jamiah ni, kalau Jamiah ni berapa besar? Okey, persatu Jamiah ni. Satu persatu satu pertubuhan yang dikelolakan oleh gurunya sebelum ni, maka dia ambil alih. Iaitu ketika di usia 12 tahun. Pada usia 12 tahun dia sudah mampu memimpin satu persatuan yang besar. Pada usia 12 tahun. Okey, kalau kita umur 12 tahun apa lagi? Kena tu belajar lagi. Tengok belajar, tengok bermain lagi. Tengok bermain pasenda lagi. Tengok bermain gasing lagi. Itu situasi di biasa. Lalu situasi di Mesir, di negara Arab, memang belajar amal budak-budak umur 12 tahun tu dia sudah mampu menghafal Quran, sudah mampu petah berbicara. Sudah mampu kata menunjuk keterampilan dia. Kali ini di negara Mesir. Berbeza kita di Malaysia ni. Maksudnya sebab apa berlaku perbezaan itu sendiri? Sebab suasana. Sebab di Malaysia kita aman, betul tak terkedah. Dengan apa? Perangai. Dengan teroris. Pengalaman untuk buat kita diri kita ni menuju ke raya. Okey, itu antara kepribadian Imam Hassan Al-Banna. Sebenarnya Imam Hassan Al-Banna ni juga ialah orang yang mempunyai jihad yang tinggi dalam menggerakkan bangsa. Dia pada umur 12 tahun dia sudah mampu membimbing. Jadi apa dari situ semangat jihad dia sangat tinggi. Dan sebelumnya Imam Hassan Al-Banna ni juga ialah seorang tokoh Islam yang menubuhkan Muslim. Okey, boleh? Boleh. Boleh. Dari segi latar belakang tadi. Ada dari segi latar belakang dia. Yang pertama tadi dari segi nama. Ingat lagi nama apa? Apakah nama dia? Okey, Adam. Boleh baca nama penuh Imam Hassan Al-Banna. Al-Syahid Imam Hassan Al-Banna bin Abdullah. Al-Syahid Imam Hassan bin Syekh Ahmad bin Abdul Rahman Al-Banna. Okey, betul. Okey, sebelumnya Ustaz nak tanya, Ustaz nak minta seorang pelajar boleh bagi salah satu kepribadian Imam Hassan Al-Banna. Okey, boleh tengok. Cari kat depan ni ada. Salah satu je, nak satu je. Okey, Hamizah boleh? Boleh sebut satu je apa? Okey, itu menubuhkan okey, kita pergi pada seterusnya. Daripada tokoh ni kita akan cuba mempelajari apakah peranan Imam Hassan Al-Banna dalam gerakan pembaharuan Islam. Okey, boleh? Peranan dalam gerakan pembaharuan Islam. Okey, siapa boleh beritahu kita Ustaz? Dan juga semua kenal apakah maksud peranan? Okey, boleh saudara? Siapa boleh? Nak jawab. Maksud peranan. Nak jawab. Saya boleh. Okey. Okey. Syifa. Okey, maksud peranan ialah tindakan ataupun usaha yang dilakukan oleh usaha. Cuba juga kalau tanggungjawab ni yang dimaksud tanggungjawab yang telah dilakukan oleh Imam Hassan Al-Banna. Okey, tanggungjawab ataupun peranan ataupun tindakan yang dilakukan oleh Imam Hassan Al-Banna dalam gerakan pembaharuan Islam. Daripada gambar yang orang boleh bayar, apakah kesan
kesan daripada peranan yang dilakukan oleh Imam Hassan Al-Banna dalam gerakan pembaharuan Islam. Boleh bayang kesan dia? Okey, orang kat situ ada gambar apa? Gambar pelangi. Okey, kalau pelangi ni kita simbol pada apa? Simbol pelangi apa? Aman, lagi indah kan? Okey, cantik ke pelangi ke? Warna-warni ke? Keceriaan. Keceriaan. Cuba awak kait ke? Kesan perangai Imam Hassan Al-Banna dalam gerakan pembaharuan Islam. Kesan ni. Dari segi orang sebut tadi Al-Banni tu dia buat indah. Cantik. Harmoni lagi. Aman. Jadi dari gerak kesan perangai dia dari gerak kesan membawa kepada keindahan keadilan. Keindahan keamanan. Jadi kesan perangai dia membawa kepada perubahan ke arah kebaikan dalam gerakan Islam. Okey. Kalau tengok gambar tua, gambar apa ni? Lai. Ini sukun lah ada. Tapi dia hantu-hantu. Geri. Itu maksudnya apa? Kesan daripada mana dia? Gambar apa suka. Gerakan Twitter, Facebook. Tersebarnya gerakan dia dalam media sosial dan ikut dalam banyak ramai orang akan like. Facebook. Share. Boleh. Okey, kesan dia. Bagaimana kesan dia? Itu yang membawa kepada pembaharuan. Arah kebaikan dalam pembaharuan Islam. Okey, ramai orang masyarakat dunia akan tahu akan juga boleh maklumat semuanya tersebar. Okey, itu kesan peranan. Jadi peranan Imam Hassan Al-Banna. Apakah peranan Imam Hassan Al-Banna? Okey, peranan dia ialah buat dalam peranan dia. Ada berapa? Ada 4 peranan dia. Yang pertama, okey, siapa nak tahu baca yang pertama? Syamil. Okey, peranan yang pertama dia telah buat ialah menyedarkan masyarakat supaya kembali kepada Islam. Okey, bagus. Itu Syamil. Iaitu dia telah memberi penyedaran kepada masyarakat supaya kembali kepada ajaran Islam. Yang kedua, Luqman. Menyuburkan kembali pemikiran Islam dalam masyarakat. Menyuburkan kembali pemikiran Islam dalam masyarakat. Maksudnya dia cuba memberi idea-idea baru tentang Islam kepada masyarakat. Dia cuba bangkit pemikiran yang baik dalam kelompok masyarakat. Terima kasih. Luqman boleh duduk. Seterusnya yang ketiga, Yusuf. Melahirkan pengikut yang membawa idea dan inspirasi beliau. Melahirkan pengikut yang membawa idea dan inspirasi beliau. Beliau itu apa? Imam Hassan Al-Banna. Okey, boleh duduk Yusuf. Betul, kalau tengok sini melahirkan pengikut yang membawa idea dan inspirasi beliau. Maksudnya dia mampu melahirkan, mampu melatih, mampu mendidik pengikut-pengikut dari golongan
syariat Islam supaya bangkit daripada ketika itu baru penindasan. Jadi dia mampu melahirkan, juga membangkitkan masyarakat Islam supaya mampu berjuang untuk Islam, jihad fisabilillah. Dan yang terakhir perannya dia juga ialah dia merupakan seorang pengasas Okey, itu antara peranan yang dilakukan oleh Imam Ash-Shahid Imam Hasan Al-Banna. Seterusnya kita akan tengok juga dari segi sumbangan dalam gerakan dan pemikiran Islam. Sumbangan Imam Ash-Shahid Imam Hasan Al-Banna dalam gerakan dan juga pemikiran Islam. Okey, daripada gambar ni awak boleh tengok ada gambar ni menunjukkan ada 3 gambar tu yang menunjukkan antara sumbangan dalam gerakan dan pemikiran Islam yang dilakukan oleh Syekh Imam Hasan Al-Banna. Okey, yang pertama gambar Al-Surah. Yang kedua Risalah Dakwah. Kitab Risalah Dakwah. Dan yang ketiga tu gambar keutamaan jihad dalam Allah. Okey, keutamaan jihad dalam Allah. Okey, boleh sumbangnya tu apakah maksud sumbangnya? Okey, minum. Perkara yang diberi. Maksud sumbangan itu adalah perkara yang diberi, yang diberikan oleh Ash-Shahid Imam Hasan Al-Banna. Bagaimana kita ada 3 perkara kita boleh tengok kita daripada gambar kita boleh lihat 3 perkara. Yang pertama gambar Masurah. Okey, Masurah. Yang kedua gambar keutamaan jihad dalam Allah. Okey, daripada Masurah ni apa maksud Masurah? Okey, maksudnya Imam Hasan Al-Banna dia telah menulis himpunan doa-doa dan zikir Rasulullah SAW dan dinamakan Al-Masurah. Masurah ni kita umat Islam digalakkan beramal. Itu dilaku tidak ada saja membaca pada bila pagi dan petang pada setiap harinya. Sebab apa? Sebab masurahnya apa? Okey, masurah ni adalah himpunan itu maksud Masurah, iaitu himpunan doa dan juga merupakan satu amalan dalam pertubuhan ataupun ikhwanul muslimin. Dan juga Masurah ini juga dikarang oleh Ash-Shahid Imam Hasan Al-Banna semasa berada di dalam penjara. Maksudnya sendiri kita tahu Imam Hasan Al-Banna ini pernah di penjara. Sebab apa yang dipenjarakan? Sebab pemerintahan semasa itu pemerintahan Islam. Jadi dia sebabnya Imam Hasan Al-Banna ni seorang yang berjihad, berjiwa dakwah. Berjihad ni dia cuba melawan pemerintahan yang tidak melakukan pemerintahan Islam. Jadi dia pun dipenjarakan. Jadi semasa dalam penjara tu dia telah membuat satu buku yang mengarang himpunan zikir-zikir dan ayat dinamakan Allah. Yang kedua, kitab apa? Risalah Dakwah. Apakah kandungan
kitab Risalah Ad-Da'wah. Okey, ada siapa tahu isi kandungan kitab Risalah Ad-Da'wah? Ada. Ada kita sama-sama tengok ayat. Itu dia. Isi kandungan kitab Risalah Ad-Da'wah ni adalah himpunan itu antara kandungan atau isi kitab tadi, iaitu himpunan-himpunan tulisan dan juga ucapan beliau kepada Ikhwanul Muslimin. Dan yang kedua, dia mengandungi asas Ikhwanul Muslimin. Jadi Ikhwanul Muslimin ini sangat terkenal di serata dunia sebab dia mempunyai panduan yang telah dibentuk oleh Al-Syahid Imam Hasan itu dalam kitab dan yang sebelumnya gambar ketiga tadi. Okey, daripada gambar ni apa dia? Islam ni kita apa? Slogan tu jihad di jalan Allah. Dan juga gambar bendera kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimah syahadah. Kalimah syahadah, kalimah yang membangkit semangat kita untuk berjihad. Jadi daripada gambar ni kita dapat cuba kait dia. Sumpahnya dia dari segi apa dia? Jadi tadi dua gambar tadi dari segi buku kan. Ini dari segi apa? Jihad. Jihad iaitu pemikiran. Kita cuba tanamkan pemikiran jihad dalam diri Ikhwanul Muslimin dan juga masyarakat. Itu dia cuba tanam perasaan semangat jihad. Itu yang mana menurut beliau jihad ni ialah apa dia? Usaha yang supaya kebaikan satu maksudnya jihad tu mestinya dia ambil pedang dia lawan musuh dibunuh gitu. Tapi jihad juga ialah dari segi dakwah kita cuba mengajak umat Islam kepada kebaikan dan mencegah melakukan dan kemaksiatan. Dan juga yang kedua menurut beliau jihad yang paling tinggi adalah berperang di jalan Allah. Jihad yang paling tinggi berperang di jalan Allah. Dan juga dia jika mati ketika berperang di jalan Allah itu dia adalah jihad syahid syahid ada apa? Ada berapa syahid? Dua, tiga. Okey, dua syahid, dua jenis syahid. Syahid Al-Kubra dengan syahid Al-Kubra. Syahid Kubra mana? Aisyah. Itu terbunuh di medan perang. Lagi selain seumpama dia ada? Itu satu je, syahid Kubra satu je, iaitu terbunuh ketika berperang di jalan Allah. Dan yang kedua syahid As-Sughra. Okey, contoh syahid As-Sughra. Mati ketika belajar ilmu. Okey, lagi mati ketika melahirkan anak. Sebab apa dia panggil syahid Sughra? Sughra ni apa Sughra? Kecil. Sebab apa? Okey, sebabnya dia syahid tapi dia akan dihisap. Dia akan dihisap juga. Kalau syahid Al-Kubra tadi tidak akan dihisap, tak ada perhitungan, terus direct masuk pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu masuk syahid lah. Boleh faham? Okey, so dari segi sumbangan dia. Okey, daripada sumbangan tadi kita dapat simpulkan ada 3 sumbangan dia apa? Okey, 2 daripada buku dan 1 dari segi pemikiran dia. Okey, sebenarnya kita pergi nak tengok juga
apakah lagi benda-benda yang kita boleh pelajari daripada tokoh Islami? Dan seterusnya, pengaruh dalam gerakan Islam antarabangsa. Pengaruh dalam gerakan Islam antarabangsa. Okey. Saya nak highlight perkataan pengaruh situ. Pengaruh, masuk perkataan pengaruh. Siapa boleh beritahu? Okey, Idris. Kekuatan dan kekuasaan. Okey, masuk pengaruh ialah kekuatan ataupun kekuasaan dalam Islam. Itu dalam gerakan antarabangsa. Masuk ke pengaruh ni kekuatan atau kekuasaan. Okey, ini betul. Masuk dia pengaruh ni juga. Apakah kekuatan yang telah diberi kesan kepada gerakan Islam antarabangsa yang telah dilakukan oleh Imam Hasan al-Banna? Ada 4 situ. Antara pengaruhnya yang telah dilakukan memberi kesan kepada gerakan Islam antarabangsa, iaitu yang pertama, Gerakan Ikhwanul Muslimin. ada Ikhwanul Muslimin. pertama gerakan dunia. Ikhwanul Muslimin. Dunia. Itu antara kesan pengaruh dia. Dan yang kedua, pemikiran beliau Menjadi rujukan gerakan beliau. bukan Bukan di negara maksudnya buku dia tadi, buku apa? Dakwah tadi dia telah dijadikan rujukan oleh seluruh dunia. Dunia Islam saja, malahan dunia barat, masyarakat barat pun sama juga. Dan yang ketiga, buku-buku dan karya beliau menjadi bahan gerakan Islam. Buku tadi dikaji juga oleh umat Islam. Apa umat Islam kaji? Tahu kan? Okey, sebab apa umat Islam kaji? Sebab nak buat Penyelidikan. nak membuat rujukan. Nak buat rujukan untuk membangkitkan semangat Umat Islam. kebangkitan umat Islam. Itu yang keempat pulanya. Menjadi pengasas modul gerakan Islam. Maksudnya daripada buku itu juga dia telah menjadi modul dan juga pengasas. Ikhwanul Muslimin menjadi pengasas dalam gerakan Islam yang okey, itu antara pengaruh. Kemudian kita pergi pada perlibatan dalam aktiviti kemasyarakatan. Pelibatan Syekh Imam Hasan al-Banna dalam aktiviti kemasyarakatan. Itu dari segi dia bergaul dengan masyarakat macam mana. Okey, boleh tengok kita ada berapa gambar tu? 1, 2, 3, 4, 5 gambar. Okey, lepas ada 5 gambar tu. Gambar pertama, gambar Syekh al-Banna sedang memberi tazkirah ataupun kata-kata semangat kepada masyarakat Islam. Yang kedua, gambar berkhutbah, sedang berkhutbah atau memberi ceramah. Dan yang ketiga tu gambar berkatun. Gambar simbol Rabi'ah. Simbol Rabi'ah apa? Tu simbol itu keteguhan, kekuatan, perlawanan, pelibatan dia dari segi ni dalam masalah kita tengok pada gambar. Dia cuba membangkitkan, menggerakkan gerakan Islam. Dan yang ketiga, ayat keempat tu gambar jihad. Kelima gambar kuda. Kuda tu maksudnya semangat jihad. Ayat ke-6
sekolah dan juga Hospital. Jadi daripada gambar ni, cuba kait penglibatan dalam aktiviti kemasyarakatan yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Banna. Menyeluruh lah. Okey. Penglibatan yang telah dilakukan ialah itu penglibatan yang telah dilakukan iaitu berdakwah. Sebagai gambar tadi ke? Nampak ke? Imam Hasan Al-Banna memberi ceramah dan juga tazkirah kepada masyarakat Islam. Maka yang kedua, Bangkitkan semangat patriotisme. Ini semangat sayangkan negara. Ini bukan sayangkan negara, tapi masyarakat kita sayangkan agama Islam tu. Cuba bangkitkan semangat sayangkan agama Islam. Dan yang ketiga, bersama-sama rakan dan sekolah itu antara penglibatan yang telah dibuatkan oleh Imam Hasan Al-Banna. Dan yang terakhir, okey, Imam boleh baca. Yang keempat, okey, iaitu melahirkan dan mentadbiyah jawatan sukarelawan. Sukarelawan. Maksud sukarelawan tu? Bahasa yang ikhlas untuk berkhidmat kepada masyarakat. Daripada gambar kita tengok dia, ada semangat jihadnya. Itu antara aktiviti kemasyarakatan yang dilakukan oleh Syahid Imam Hasan Al-Banna. Seterusnya kita nak pelajari daripada topik ini juga ialah sanjungan cendekiawan terhadap Syahid Imam Hasan Al-Banna. Maksudnya pengempanan yang dilakukan ataupun apa? Semangat juang yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Banna telah mendapat sanjungan daripada cendekiawan. Cendekiawan ni cendekiawan Islam, iaitu daripada ulama-ulama besar. Iaitu kita tengok sini ada dua ulama memberi pendapat tentang kepribadian Imam Hasan Al-Banna. Iaitu yang pertama ulama Syekh Muhammad Al-Ghazali. Syekh Muhammad Al-Ghazali. Syekh Muhammad Al-Ghazali ni adalah ulama besar Mesir. Iaitu dia menyatakan tentang Imam Hasan Al-Banna ni, iaitu peluru telah menembusi jasad Imam Hasan Al-Banna yang kurus kerana terlalu banyak bersolat dan berzikir. Jasadnya penuh dengan debu lantaran pengembaraannya di jalan Allah. Maksudnya apa? Simbol pada itu. Maksudnya Imam Hasan, perjuangan Imam Hasan Al-Banna ni sangat besar sehingga dia sanggup mengorbankan nyawa dia sendiri. Kurus, tubuh badan dia kurus sebab berjuang dan berjihad di jalan Allah. Itu yang antara sanjungan yang diberi oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, imam besar, ulama besar. Yang kedua, sanjungan juga diberi oleh Abu Hasan Ali Saidi Al-Nadwi. Siapa tu? Majlis Ulama India. Okey, dia menyatakan dunia Arab sejak dahulu tidak mengenali adanya kepimpinan yang lebih kuat. Kepintaran dakwah ini, iaitu siapa? Imam Hasan Al-Banna nampak jelas pada dua aspek. Maksudnya Abu Hasan tadi, iaitu ulama, ketua Majlis Ulama Dakwah India tadi mengatakan negara Arab kita itu tidak mengenali siapa Imam Hasan Al-Banna.
Hanya dia kenali sebab apa? Sebab dua aspek. Dari segi kepimpinan, yang pertama luar biasa, dan yang kedua dan kejayaan yang hebat dalam dunia. Maksudnya dia apa? Keseluruhan maksudnya situ dua sanjungan yang diberi oleh ulama dunia, iaitu yang pertama Syekh Muhammad Al-Ghazali dan yang kedua Abu Hasan Al-Husaini Al-Nahwi. Maksudnya sumbangan yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Banna ini sangat besar. Okey, seterusnya lagi pada seterusnya kesimpulan ini habislah. Ada berapa aspek yang dapat kita pelajari daripada tokoh ni? Okey, ada berapa? Yang pertama, latar belakang. Pertama latar belakang. Imam Hasan tokoh dia pertama tokoh Islam. Al-Syahid Imam Al-Syahid Hasan Al-Banna. Pertama latar belakang, yang kedua sumbangan. Sifat pendidikan dia. Pendidikan dan juga kepemimpinan. Yang ketiga Sumbangan. okey. Apa? Yang ketiga beranak. Yang keempat sumbangan dia. Yang kelima Okey, Syamil. Yang keenam okey, Aiman. Bang lima. Dan seterusnya yang ke-9 Sanjungan. Cendekiawan Islam. Okey, baiklah. Ada 7 hari pelajaran tentang tokoh Islam. Tokoh Islam Al-Syahid Imam Hasan. Yang pertama dari segi latar belakang. Yang kedua kepribadian. Yang ketiga perangan. Yang keempat sumbangan. Yang kelima yang keenam pelibatan. Dan yang ketujuh kunjungan daripada masyarakat Islam. Itu antara pelajaran yang kita dapat ambil daripada tokoh Islam Al-Syahid Imam Hasan Al-Banna. Jadi sini saya nak buat sedikit itu kesimpulan daripada pembelajaran kita pada hari ini, iaitu apakah penghayatan dan nilai-nilai Islam yang dapat diambil daripada tokoh yang kita pelajari tadi, iaitu Imam Al-Syahid Imam Hasan Al-Banna. Boleh semua belajar? Boleh. Okey, start bagi pada 4 bulan. Bulan pertama, kedua, 3, 4 bagian.
tiga dah. Tiga dah, kerana tiga. Apakah penghayatan dan nilai-nilai Islam? Tiga. Okey, kemudian yang tempat tu masuk tiga boleh? Boleh? Okey. Cuba cari apakah penghayatan dan nilai-nilai Islam. Awak cari dalam buku teks tu ada. Satu tulis, satu penghayatan dan nilai-nilai Islam. Tiga tulis, satu penghayatan dan nilai-nilai Islam. Selagi masa 2 minit. 2 minit. Penghayatan dan nilai-nilai Islam yang dapat diambil daripada Pak Pun. Okey, itu yang pertama, sentiasa menyuarakan tokoh Islam dalam memperjuangkan keadilan dan menegakkan keadilan Islam. Yang pertama, yang kedua. Okey, Basri. Melibatkan diri dalam program dakwah sekolah. Okey, penghayatan dia dapat diambil dalam melibatkan diri Dalam program dakwah sekolah. program dakwah dekat sekolah, kalau dekat masyarakat. Ya, Contohnya, dalam pokok masjid, boleh supaya bergerak datang masjid. Dan yang ketiga, pulang yang ketiga. Okey, boleh tidak? Kelana. Gigih berusaha bagi memperbaiki diri dan masyarakat. Gigih berusaha bagi memperbaiki diri dan masyarakat. Okey, itu antara penghayatan dan nilai-nilai Islam yang kita dapat ambil daripada itu apa dia tadi yang pertama apa? Mencontohi tokoh Islam dalam memperjuangkan itu yang pertama. Yang kedua, penghayatan adalah melibatkan diri dalam program dakwah sekolah dan masyarakat. Dan yang terakhir ialah hendaklah gigih berusaha bagi memperbaiki diri dan masyarakat. Itu antara penghayatan dan nilai-nilai Islam yang dapat diambil daripada komunitas. Contoh pada tadi yang pertama, sentiasa mencontohi tokoh Islam dalam memperjuangkan keadilan. Yang kedua, melibatkan diri dalam program dan yang ketiga, hendaklah gigih berusaha bagi memperbaiki. Seterusnya, apa lagi kita belajar? Okey, itu saja antara pembelajaran yang kita dapat belajar daripada tokoh Asy-Syahid Imam Hasan. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita ini, kita nak sedikit kesimpulan. Kesimpulannya,
kita sebagai umat Islam hendaklah sentiasa membaiki diri untuk bergerak ke arah yang lebih baik dan juga hendaklah menanam semangat semangat untuk berjihad di jalan Allah. Okey, sebelum akhir sekali kita sama-sama takbir pada 3 kali boleh? Boleh. Takbir Allah. Takbir Allah. Takbir Allah. Baris. Jalan. Syukran laka ya Ustaz. Syukran laka